Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Farah selaku Ketua Jabatan Penghayatan Islam. Di bawah Penghayatan Islam, saya akan memulakan bahagian zikir pagi, bahagian hafazan dan terakhir adalah bahagian solat, sama ada solat duha, solat zuhur dan solat asar. Saya akan menerangkan mengenai bagaimana perjalanan tiga perkara ini sebelum berlakunya PKP ataupun sebelum berlakunya PKPB seluruh ini. Jadi bagi zikir pagi dilaksanakan pada pukul 7.30 pagi hingga 7.45 pagi. Ia dilaksanakan di surau secara beramai-ramai, di mana zikir pagi ini akan dikondak oleh guru yang bertugas pada hari tersebutlah. Kemudian bagi solat duha pula akan dilaksanakan pada pukul 9.45 hingga 10.30, di mana pada waktu ini juga pelajar berehat. Solat duha dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Kemudian bagi solat zuhur akan dilaksanakan pada pukul 1.30 petang hingga 2.30 petang. Di sini wakil pelajar akan diminta untuk azan dan ada juga pelajar akan diminta untuk menjadi imam. Kemudian bagi solat asar dilaksanakan selepas tamatnya sesi pembelajaran, iaitu pada pukul 4.30 petang. Dilaksanakan secara berjemaah di surau. Kemudian bagi hafazan, setiap tahun ataupun bagi tahun 1 hingga tahun 5, pelajar akan dibekalkan buku hafazan seperti ini. Sini. Di mana dalam buku hafazan ini, bagi surah hafazan bagi tahun 1, pelajar akan diminta untuk menghafal surah An-Nas hingga surah Al-Kawthar. Selain itu, pelajar disediakan juga untuk menghafal bacaan dalam solat. Bagi tahun 2, surah yang perlu dihafal oleh para pelajar adalah dari surah Al-Ma'un hingga surah Al-Zalzalah. Kemudian bagi tahun 3, pelajar diminta untuk menghafal surah Al-Bayyinah hingga surah Asy-Syam. Bagi tahun 4 pula, pelajar diminta untuk menghafal surah Al-Balad hingga surah Al-Tariq. Dan terakhir bagi tahun 5, bagi tahun 5 pelajar diminta untuk menghafal surah At-Takwir hingga surah An-Naba. Di mana buku hafazan ini adalah maksudnya apabila pelajar tamat pembelajaran di Sri Qiblah, pelajar telah menghafal juzuk 30, insya-Allah. Selain itu, pelajar juga akan dibekalkan buku bacaan solat. Buku bacaan solat di mana pelajar akan menghafal bacaan solat yang terdapat dalam buku bacaan solat ni, sama ada di rumah ataupun pada waktu lapang ataupun pada waktu rehat di sekolah. Jadi guru ni akan menebuklah bila-bila masa tebuk bacaan solat ni. Kemudian saya akan menerangkan mengenai bagaimana pelaksanaan ataupun perjalanan tiga perkara ini semasa PKPB sebelum ini. Bagi zikir pagi, sama juga, kita akan laksanakan zikir pagi pada pukul 7.30 pagi hingga 7.45 pagi. Tapi ia berbeza di mana pelajar tidak digalakkan untuk berkumpul. Kita mematuhi SOP. Jadi pelajar akan berada di kelas masing-masing, di mana dalam kelas masing-masing ni akan diletakkan seorang pengawas untuk mengelolakan bacaan zikir pagi. Ini adalah buku zikir pagi Sri Qiblah. Kemudian bagi solat duha sama juga. Bagi solat duha ni kita akan laksanakan 2 sesi. Pada waktu ini pelajar juga akan makan. Jadi rehat pagi kan. Jadi kita akan jadi 2 sesi. Pelajar tingkat atas akan solat duha dulu. Manakala pada waktu itu pelajar kelas bawah akan makan dulu secara bergilir supaya tak ada pertembungan pelajar yang terlalu ramai di surau. Kemudian bagi solat zuhur,
Bagi solat Zuhur, kita akan jalankan secara dua sesi juga. Okey, dua sesi juga. Pelajar atas akan solat dulu, pelajar bawah makan. Kemudian pelajar bawah solat, pelajar atas makan. Okey, solat Zuhur sama juga 1:30 pagi petang hingga 2:30 petang, di mana imam diimamkan oleh ustaz Sri Qiblah sendiri. Pelajar wakil pelajar hanya akan azan dan iqamat. Okey, bagi solat asar, pada waktu PKPB sebelum ini, solat asar tidak dilaksanakan di sekolah. Jadi pada waktu ini ibu bapa digalakkan untuk mengambil anak-anak lebih awal, sama ada pukul 4 ke atas lah. Jadi solat asar pelajar ni akan laksanakan di rumah masing-masing. Kemudian bagi buku hafazan, pula sama juga kita akan laksanakan pada hari Jumaat. Pelajar akan mentasmik bacaan ataupun hafalan mereka dengan guru-guru tilawah mereka lah, guru-guru hafazan masing-masing. Itu sahaja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.